After selepas Aidiladha. selepas Raya Haji. So okey kot you punya Viva kan. Maksudnya saya tak jaga budak student Beba, saya under bus kalau tak silap saya panel untuk bus. So okey, kita start dulu dengan lecture lah before briefing for your final exam. Boleh nampak slide? Boleh? Boleh doktor? Nampak? Boleh nampak slide. Boleh ke? Boleh. Okey. Okay lah, saya risau sebab kawasan sini hujan, mungkin connection internet pun ada masalah. So okey lah tu, ada yang bagi feedback. So I start dulu kita start dulu dengan last chapter lah for seminar International Environmental Governance for last kita kata last untuk semester ni lah untuk you all. Untuk chapter yang terakhir berkenaan dengan selected global environmental conflict mitigations. For this topic, it's more to case study. Saya highlight case study because of memang you all dah orang kata almost dah hampir semester di orang kata mungkin di kelas mungkin yang kelas terakhir you attend. So I just conclude lah for this last chapters. You dah belajar subjek-subjek part 4, part 5 and part 6. Now you all part 6. You all dah ambil paper dengan Dr. Devika, belajar EIA, OEMS hopefully, audit alam sekitar berkenaan dengan ISO 40000, population and impact dengan Madam Liana, and then subjek apa lagi yang you ambil? Global ethics, global ethics dengan Dr. Asmida, betul? Global ethics dengan Dr. Asmida ke? You all belajar? Okey. Betul Dr. Asmida. Dr. Asmida. Masih ingat lagi the theories of ethics, consumerism, ecocentrism kan? You all belajar betul tak? Ke saya salah? Betul ke ada belajar ecocentrism? Ada? Ada yang belajar? Masih ingat? Paper kelas ethics paling kelas saya rasa kelas yang paling menyeronokkan kan. Kelas ethics ni you belajar ethics, how you to ada yang masih ingat ecocentrism. Boleh share sikit point-point untuk the concept of ecocentrism theories. Ada yang ingat ke dah lupa dah? Part 5 kan you belajar ecocentrism under syllabus of global ethics dengan Dr. Smida. Ada ingat? Tak ada, semua dah lupa dah. Dah ready untuk masuk industri dah semua ya. So okey, memang untuk case study ni you can apply lah semua subjek-subjek yang you dah belajar. Maybe memang subjek, the certain subject maybe related ada juga lah antara subjek tu kan. Subjek population and impact, global ethics, subjek Dr. Devika EMS, Dr. Farah, dengan saya sekalipun you all dah belajar environmental health. So untuk last topik ni is more to case study, even though you all dah buat banyak assignment berkenaan dengan environmental administration punya subjects, you all maybe lagi advance pada saya, you all lagi details, sebab ialah you all buat assignment tu, so you memang buat research specific topics. Saya very general, saya pun tak semua pun saya tahu berkenaan the issue of environment ni, sebab saya pun tak go details all the issues. So banyak isu environment dekat dunia ni kan, peringkat global. So for today I just highlight a few issues for orang kata for environmental conflicts lah. So air pollution normalis lah untuk global environmental issues ni, air pollution ni yang orang kata boleh berkait satu dunia kan. Contoh macam ni Indonesia, dia menghadapi isu air pollution, pembakaran terbuka dan sebagainya. Dia bagi impact haze to Malaysia kan. So dia boleh bagi impact satu global, satu dunia compare dengan isu-isu environment yang lain lah. Kita ada juga water issue, masalah isu water pollution dan sebagainya juga. So air pollution yang saya highlightkan di sini adalah antara salah satu isu berkenaan dengan environment. Contohnya yang pernah berlaku di UK, di mana air pollution kebanyakannya lah yang kita boleh kata
katakan relates to industry and transportations datangnya, even though you all pun tahu kan selalu discuss about the factors of air pollution memang daripada industri dan juga yang penyumbang utama adalah industri, almost 50% from industry Okey, ini merupakan gambar-gambar lah contoh-contoh view air pollution di UK saya je nak highlightkan the statistik ni statistik air pollution kalau you tengok memang 50% datangnya daripada industri the rest dari transportation, agriculture dan sebagainya lah Okey, next ni petrochemical emissions so memang peringkat dunia memang menyarankan penggunaan hybrid which is more to environmental friendly somehow kalau dekat Malaysia ni memang kita dah ada kereta-kereta yang menggunakan hybrid dan penggunaan minyak hybrid ini juga agak orang kata berkualiti dan juga more to environmental friendly so penyumbangnya adalah mengurangkan lah ini yang you boleh guna orang kata example lah untuk part of mitigation punya air pollution kan mengurangkan since kita ada option yang lain juga so you boleh gunalah mitigation yang boleh diguna pakai Okey, ni the effect of air pollution lah daripada kejadian hujan asid dan sebagainya. Hujan asid ni boleh bagi impact lah kepada bangunan, kepada pokok, tumbuh-tumbuhan. Ni Mediterranean punya pokok design lah, pokok jenis tiros. Design pokok ini kalau dia kena hujan asid tu dia boleh bagi kualiti dia lah jadi tak sesubur daripada sebelumnya daripada kesan hujan asid macam you all pun sendiri tahu kesan kepada tumbuh-tumbuhan muka bumi and then pada building bangunan rekahan luntur dan sebagainya dan juga kepada objek-objek yang lain lah, kereta, rumah dan sebagainya sama jugalah And then you all pun mungkin dah belajar about the transaksi macam mana proses daripada emission naik ke atmosfera yang menyebabkan proses hujan asid, efek tu penipisan lapisan ozon semua benda-benda perkara datangnya daripada factors daripada air pollution lah macam you all pun tahu industri, transportation dan sebagainya. And then air pollution juga boleh menyebabkan kita punya efek tu environmental health respiratory ni saluran pernafasan that's why kita kena alert lah, especially nowadays memang kita ada faktor-faktor yang lain juga daripada COVID-19 dan sebagainya, but air pollution is a part of kesan kepada memberi kesan kepada kita punya kesihatan So that's why dalam industri macam saya cakap kat kelas pagi tadi juga keperluan occupational health doctors untuk memantau tahap atau kualiti kepada pekerja di industri terutamanya industri yang berkeperluan dan high risk lah yang melibatkan dari sudut pentedahan kepada air pollution Okey, ni lapisan ozon macam mana tindak balas ni just grafik-grafik sajalah air pollution sama saja. Okey. Hujan asid pembentukan hujan asid maybe you know lah macam mana the process ni kawasan kalau kita capture from GIS kita boleh capture lah zon-zon yang mempunyai kadar pencemaran kan kadar macam dia boleh capture lah which area yang the highest high risk punya area Okay, ni contoh effect of hujan asid tu kepada tumbuhan effect tu structure bangunan then nuclear disaster ini antara kes-kes yang pernah berlaku berkenaan dengan kilang proses kajian berkenaan nuklear di Ukraine
di mana kejadian ini ada sejarah kejadian di Ukraine di mana meletupnya kan dia tengah buat uji kaji dan dia punya efek kepada Ukraine tu agak besar impact dia terutama dari sudut kadar kematian kadar kesihatan dia boleh terbebasnya atom yang boleh efek tu kita punya badan lah berkenaan dengan kesihatan ekonomi juga antara kesan-kesan daripada radioaktif ini memberi impact ni betul lah betul di mana kawasan di Ukraine tu yang terlibat dengan impact of nuklear tu ni antara betul lah contoh saja. Okey, ni skala dia macam mana gegaran dia punya kadar gegaran di Ukraine waktu kes di Ukraine pada tahun 1986. Waktu ni saya baru lahir, you all pun tak ada lagi Saya pun baru lahir, saya tak ada lagi Mei bulan Mei saya tak ada lagi And then okay, ni antara kesannya the impacts of nuclear disaster in Ukraine normally memang impacts tu permukaan tanah, ekonomi, kesihatan tu antara kesan-kesan daripada nuklear Okay, ni sama juga. Okay, ni impacts daripada genetik lah genetik daripada ni soalan. Okay, ni sama je. Okay, we go to South Asia. Okay, ada beberapa je saya buat dalam table saja Okay, antaranya Bangladesh sama sajalah dia some of the issues pun sama dekat Malaysia biodiversity issues because of kita punya urban orang kata proses kan urbanisasi dan sebagainya boleh memberi impacts to biodiversity which is kalau kita nak developments kita memerlukan proses deforestation dan sebagainya. So you all dah ambil paper dengan Dr. Hidayana kan so you can see lah macam mana the process of biodiversity tu kan tergugat akibat daripada proses pembangunan especially untuk pembangunan dari sudut perumahan industri dan juga apa lagi urbanisasi urban kan pembangunan bandar Okey, ni antara beberapa negara Bangladesh, India India memang masalah because of dia punya issue dia relate to properties kemiskinan so because of dia punya masalah ekonomi so dia mungkin dia tak boleh nak relate to environments punya mitigation because of dia terpaksa menggunakan sumber yang ada dan tidak sustain with dengan sumber-sumber yang dia ada dia akan menggunakan semaksimum sumber yang ada okay and then dia tak buat backup plans and dia tak buat mitigation langkah mitigasi lah yang sepatutnya. Okay, negara-negara yang lain juga sebagai contoh di sini ada Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka ni antara yang berdepan dengan berbagai isu tapi almost isu yang sama lah climate change biodiversity masalah kehilangan ataupun kepupusan biodiversity akibat dari proses pembangunan deforestation Okey, sama juga yang you boleh tengok lah contoh-contoh. Okey, kes di Banaras banyakkan isu dari sudut air pollution jugalah sama saja float ada juga mana ada rasanya Sri Lanka ni di Malaysia pun kita menghadapi isu yang sama kan walaupun beberapa langkah telah diambil namun beberapa aspek mungkin terlepas pandang especially dari sudut kawasan-kawasan di kawasan bandar saluran yang mungkin tidak sempurna dan sebagainya lah saja contoh-contoh. Okay, nanti saya akan bagi slide ni lah kalau you nak tengok details the process or the orang kata jalan cerita dan sebagainya kan kes-kes tadi ni. So sebelum saya masuk kepada final exam yang ni yang saya nak tekankan lah untuk final exam EVA Seat 35
tarikh 8 Ogos 2021 hari Ahad. Ada yang boleh confirmkan Erna ataupun Syarul, betul tarikh ni you all dapat untuk student? Saya dapat tarikh 8 hari bulan Ogos 2021 hari Ahad. Sama ke? Betul doktor, 8 bulan 8. Oh, 88. Okay, so dah confirm you punya tarikh peperiksaan akhir adalah 8/8, dah dikonfirmkan oleh Erna. So tak ada miscommunication atau apa-apa lah So dah confirm betul tarikh ni. Tiada lagi pindaan buat masa sekarang. Mungkin last minute ada pindaan tu kita tak tahu. Tapi so far tarikhnya 8 hari bulan 8 2021 hari Ahad Sama juga tempoh ataupun masa menjawab bermula pada pukul 8 pagi sehingga 5 petang sama juga just in case you have you ada vaksin appointment or ada masalah-masalah yang lain boleh inform saya vaksin tolong screenshot dan personal text WhatsApp saya bagi appointment date tu. And then Erna untuk 8/8 tak ada redundant tak ada clash dengan mana-mana paper ke ada? Untuk your class ada tak? Tak ada doktor? Tak ada. Tak ada. Test Tak tu ada. je. Test EVA 635 je yang lain pun tak ada. 35. Kalau ada tolong inform lah kita arrange macam mana untuk uruskan waktu peperiksaan. Okay, so far majority maybe tak ada, tapi kalau ada tolong inform kalau ada redundant or clash dengan the other subject juga exam Okay, so you all sama juga kalau ada vaksin dan sebagainya waktu tu tolong inform lebih awal and then carry marks dia 40% 40% sahaja compare dengan seat 31 60%. So I think memang sebab kita dah backup dengan assessment yang lain you all ada individual assignment group assignment midterm. So perkara-perkara itu dibawa ke carry marks dan saya akan keluarkan dalam masa yang terdekat insyaAllah by this week or next week lah. Tapi I try lah sebab I nak fokus for EVA Seat 31 dulu because of paper tu masuk dulu paper EVA Seat 35 ni lambat sedikit, maybe carry marks tu take time lah lagipun you all ada individual assignment, so I memang kena go through one by one lah compare dengan group lagi mudah so untuk EVA Seat 35 ni lambat sedikit lah but I try after kalau dah habis je EVA Seat 31 dan ada a few subject yang lain saya kena keluarkan carry marks juga, maybe saya akan settle untuk yang terdekat lah dalam masa yang terdekat saya cuba settle. Okay, carry marks untuk assessment yang lain 60 lah because of final exam dah 40%. And then they cover semua chapter except chapter 1 and chapter 3. Chapter 1 introduction, so bukanlah tak perlu, maksudnya just ignore lah chapter 1, chapter 3. Chapter 1 tu introduction, chapter 3 governance actors tu so chapter lain semua masuk lah And then kita guna online test by future lah macam yang sebelum-sebelum ni juga. Saya remind lagi sama juga tekniknya you perlu copy and paste dalam box di box answer box di you future dan juga perlu attach you punya words buat dalam words. Kalau PDF tu kalau saya prefer words compare to PDF tapi boleh juga dalam PDF. So untuk kalau boleh you buat dua lah satu dalam yang perlu Turnitin saya akan beri juga pada hari peperiksaan password untuk Turnitin dan juga perlu untuk yang kosong sajalah yang tak perlu Turnitin so kita ada dua so I fully buat dalam words pun dah okey mudah untuk saya marking kalau guna PDF ni ambil masa sikit untuk saya lagi prefer you save dalam words and then bila saya dah siap marking saya akan convert to PDF untuk moderate you punya markah. And we have two parts, part A and part B. Part A orang kata short answer lah short answer pun you tahulah tak perlu introduction, tak perlu elaboration, tak perlu example or conclusions straightforward je
jawapan dia. Kalau dia minta 5, bagi je list saja 5. Mudah lah untuk part A ni, for me agak mudah. And then for part B is long essay. Long essay, as you know, you need to have introductions and then conclusions. Untuk markah depends on soalan lah. Ada soalan dia dah mention kena bagi 5, you bagi 5 jawapan. And then you need to have a main point, elaboration, example lah. And then you need to answer all the questions lah. And then part A kita ada 4 soalan. And then part B kita ada 2 saja soalan. And then for part A, dia punya markah 20 markah lah. So 5 markah lah satu soalan untuk part A ni. And then part B kita ada 50 markah, ada 2 soalan, jadi divide tu jadi 25. Satu soalan 25 markah. So total up is 70 markah. 70 markah ni I akan convert kepada 100. Tu kalau nak convert kepada 100 lah. Tapi I akan convert sebenarnya kepada 40 sebenarnya. 40. Sebab markah final exam 40. 70 ni imagine just 100 tapi total 70 dan I akan convert 40 lah. 40% for final exam. So, any questions? Saya buka. Ada soalan? Any questions about lectures, about final exam? Ada? Nanti slide saya akan share di YouFuture. Boleh tengok